Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa al-'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Satu persoalan yang telah ditanyakan berkaitan dengan bid'ah. Hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, kullu bid'atun dalalah wa kullu dalalah finnar. Hadis sahih. Setiap yang baru itu, itulah maksudnya bid'ah, sesat, dan setiap yang sesat itu tempatnya adalah ke neraka. Walaupun begitu, setiap daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam difahami melalui jalan syarah ataupun takwil. Disebabkan kalimah kullu di sini di sudut lughah, di sudut bahasa Arab, dia mempunyai beberapa maksud. Dan orang awam dilarang untuk menghuraikan isu yang bid'ah. Bahkan sebagai ulama menyatakan haram disebabkan mereka tidak memahami usul fiqh, qawaid fiqhiyah dan juga lughah dalam bahasa Arab. Lebih-lebih lagi seseorang yang tidak tahu bahasa Arab jangan mengatakan ini bid'ah, ini bid'ah. Maka tersalah kejahilan bagi dia yang menyatakan. Disebabkan apa? Sebab bid'ah itu sendiri dalam bahasa Arab dan bid'ah bukan dalam bahasa Melayu. Lalu dia perlu mentarifkan, memaknai bid'ah di sudut lughah, di sudut bahasa Arab tadi. Jadi oleh kerana itulah ulama-ulama kita mensyarahkan hadis ini dengan banyak maksud. Sebab kita kena tahu dulu usul berkaitan dengan bid'ah. Usulnya bid'ah adalah sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah tetapi dilakukan oleh umatnya. Itu usul. Secara logiknya kalau kita fikir di sudut usul ini, sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul tetapi dilakukan oleh umatnya, maka kita melihat bahawa terlalu banyak yang dilakukan oleh kita yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya di sini kata ulama nak memahami kullu di sini. Adakah keseluruhan di sudut akidah, di sudut syariah, di sudut amalan, dan seluruhnya termasuk juga urufiyah, iaitu tradisi. Lalu oleh kerana itulah ulama-ulama menyatakan walaupun kalimah ini di sudut lughah bahasa Arab kullu, maksudnya seluruh, semua, boleh dikatakan lafaznya umum, tapi maknanya menjadi hukum makhsus, khusus. Seseorang perlu mengetahui usul fiqh baru dia tahu perbahasan. Disebabkan apabila seseorang tidak mengetahui usul fiqh dan juga di sudut lughah bahasa Arab, lalu apabila dia membaca ataupun dia mendengar seluruh yang bid'ah, yang Nabi tak buat kita nak buat, itu sesat, lalu kita memanai secara umum begitu, lalu kita memberi satu hukum bahawasanya semua yang dilakukan, semua yang tidak dilakukan oleh Rasul lalu kita melakukannya, maka dia telah melakukan suatu bid'ah. Bila bid'ah, maka dia sesat. Maka sesat dia masuk neraka. Dia sudah aqidatul Islam, tidak layak bagi kita menentukan dia ahli syurga ataupun dia ahli neraka. Apatah lagi seseorang itu apabila beramal lalu kita mengatakan itu amalannya ahli neraka. Jadi di usul kalimah kullu itu kata ulama, walaupun menunjukkan pada keseluruhan maksud umum, tetapi pada pembahagian yang umum itu ada lagi satu pembahagian makhsus, pengkhususan. Lalu ulama-ulama kita menyatakan bahawasanya kalimah kullu itu makhsus, dikhususkan saja. Makna menunjukkan bukan bermaksud seluruh sekali. Seperti mana contoh kita ambil ayat Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu, semua sekali yang nafsi, yang berjiwa, yang ada roh, akan menghadapinya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Iqatul maut menunjukkan
menghadapi akan kematian. Tetapi kullu di sini kata ulama-ulama yang mana Allah Subhanahu Wa Taala pilih. Sebab ada juga makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta dia, lalu Allah kekalkan dia. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mematikannya. Antaranya arash, antaranya lauhim mahfuz, antaranya roh, antaranya adalah syurga. Allah Subhanahu Wa Taala kekalkannya, dan itu semua makhluk. Allah Subhanahu Wa Taala tak mematikan makhluk-makhluk. Jadi kalimah kullu nafsin dha'iqatul maut adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah, kecuali yang mana Allah Subhanahu Wa Taala kecualikan. Seperti mana ayat Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, apabila berlaku kiamat, ditiupnya sangkakala, fafazi'a man fis samawati wa man fil ardh. Fafazi'a fafasaqa, ada dua ayat. Maknanya mati pun ada, terkejut pun ada. Seluruh makhluk yang berada di langit dan juga di bumi, illa man syaa Allah, kecuali mana-mana makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala kecualikan, dia tak merasai. Jadi ini juga masuk pada kullu tadi. Jadi kata ulama, masuk kullu di sini, bid'ah yang dimaksudkan adalah yang bertentangan dengan akidah, yang bertentangan dengan syariat. Maknanya satu amalan yang kita buat tidak dinisbahkan kepada Nabi, tidak dikaitkan dengan Nabi, tidak bersandarkan kepada Nabi, bahkan tidak ada rujukan contoh daripada baginda Rasulullah, maka disebut sebagai bid'ah. Disebabkan bid'ah itu seperti mana kitab Allah Subhanahu Wa Taala menyebut badi'us samawati wal ardh. Badi'u maksudnya dialah Allah yang menciptakan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia menciptakan, dia tidak mengambil rujukan mana-mana daripada ciptaannya sebelum tu. Badi' mana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam semesta ke, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan bumi, dia terus cipta tanpa dia mengambil contoh sebelumnya. Tidak seperti mana kita, kalau sekiranya kita nak buat satu bangunan, mungkin kita perlu belajar bangunan sebelum-sebelum tu. Kita nak jawab soalan matematik darjah 2, kita mesti tahu dulu boleh jawabnya darjah 1. Mengambil contoh. Seperti mana contoh kita nak masak, pasti juga kita mengambil contoh apa yang telah dimasak sebelum tu, sebab kita nak masak yang sama. Contoh. Tetapi apabila dikatakan bid'ah di sini, tidak ada contohnya. Tidak ada contohnya. Tidak ada contoh. Walaupun itu kata ulama, dilihat sama ada Rasulullah SAW larang ataupun suruh pada satu-satu perkara. Seperti mana isu akhir zaman, apabila kita meraihkan maulidin Nabi SAW, maka bangunlah satu kelompok mengatakan kita tidak perlu meraihkan maulidin Nabi kerana dia bid'ah. Nabi SAW sendiri tidak meraihkan kelahiran dia. Lalu diberi hujah berdalil Nabi SAW tidak meraihkannya. Padahal salah. Rasulullah SAW meraihkan hari kelahirannya dengan berpuasa hari Isnin. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, mengapa kau berpuasa pada hari Isnin? Hari Isnin hari aku dilahirkan. Hari Isnin hari pertama aku diutus menjadi Rasul. Hari Isnin juga turunnya wahyu kepada aku. Lalu hari Isnin aku berpuasa. Itu maksudnya adalah meraihkan. Lalu ulama mengqiyaskan, sebab hukum usul fiqh mengajar kita salah satu sumber dalam hukum adalah Al-Quran, Sunnah, ijma' ulama dan qiyas. Berkaitan dengan maulidin Nabi kembali balik pada ijma' dan qiyas. Dan perkara ini perkara baru, sebab Rasulullah tidak meraihkan seperti mana yang kita raihkan. Ini baru satu contoh. Lalu kita jangan ambil contoh yang lain lah. Kita ambil contoh pada zaman Rasulullah dan zaman sahabat. Bid'ah yang berlaku pada zaman itu. Sebahagian orang mengatakan bahawasanya bid'ah yang kami katakan, yang kami maksudkan disuruh ibadah. Tapi kalau tak masuk ibadah, terpulanglah nak cakap apa pun, hukum apa pun. Sebahagian mengatakan mereka tak setuju ni sebab masuk ibadah.
Apa maksudnya? Seperti mana Maulidin Nabi meraihkan Isra wal Mi'raj, nuzul Quran, baginya tidak termasuknya agama. Jadi kita buat, kita pun tak kata termasuk agama, kita mengatakan urufiah, tradisi masyarakat saja. Tapi bagi mereka nampak seperti mana sebuah agama, dan mereka mengatakan bidah, perkara itu semua tertolak. Itu pendapat dia, ijtihad dia, pendapat dia, ijtihad ulama. Kita mengatakan perkara itu harus pada syarak, tidak bertentangan, dia sudah akidah dia sunnah wal jamaah. Pada zaman Rasulullah dah berlaku ni bid'ah. Maknanya Nabi tak buat, Nabi tak baca, para sahabat buat, baca, dan dia mengamalkan dalam ibadah, antaranya dalam solat. Nabi tak buat, dia buat, antaranya dalam bacaan doa iftitah, permukaan. Nabi ni telinga dia kan ada mukjizat, dia boleh dengar bacaan makmum, Allahu Akbar. Lepas tu ada seorang sahabat Rasulullah di belakang, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nabi tidak pernah baca. Nabi baca wajjahtu wajhi alladhi fatara as-sama. Sampai yang kita baca lah, dia baca. Habis solat Nabi SAW bertanya. Nabi tidak memanggil, Nabi tanya, siapa di antara kamu yang baca sekian. Saya, ya Rasulullah. Aku melihat para malaikat berebut-rebut menulis kalimah yang kau baca tadi untuk dibaca di langit. Berebut-rebut mereka untuk menulisnya. Dan Rasulullah tidak melarang. Rasulullah tak pernah membaca demikian. Adalah lebih kurang tapi tak baca macam tu. Sahabat yang baca. Lalu sehingga ulama-ulama kita berfatwa, ini adalah ikraran. Ikraran adalah sunnah, bukan bid'ah. Sebagian orang mengira ini bid'ah. Pada ikraran adalah sunnah. Apa maksudnya? Iaitulah Rasulullah mengakui, Nabi tidak larang. Nabi sebut fadilat, lalu dia menjadi sunnah untuk diamalkan. Pada Rasulullah SAW tak mengamalkannya. Ini bid'ah pada zaman Rasul. Sehingga ulama kita dalam mazhab Syafi'i berfatwa antara sunat untuk membaca doa iftitah adalah bacaan yang kita baca daripada sahabat. Sami Allahu liman hamidah. Nabi kata apabila kamu baca demikian, baca pula Rabbana walakal hamd. Lalu sahabat Rasulullah di belakang, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Habis solat Rasulullah SAW tanya, siapa di antara kamu baca hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi? Sebab Nabi tak baca itu. Nabi baca sami Allahu liman hamidah mil as-samawati wal ardi, mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil bainahuma. Itu yang dibaca oleh Rasul. Dia baca hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Habis solat Nabi tanya, siapa di antara kamu bacanya? Saya, ya Rasul. Bacaan kamu menyebabkan para malaikat mengambilnya untuk membacanya di langit. Lalu ulama kita menyatakan Rasulullah menyebutnya fadilat, makna malaikat nak baca kalimah tu. Lalu ulama mengatakan ini ikraran, maka sunnah. Lalu oleh kerana itu apabila kita selesai Rabbana walakal hamd, kita boleh menambah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Tapi bukan Nabi yang baca. Bid'ah. Tapi ikraran, ini nama bid'ah apa? Bid'ah sunnah. Allahu Akbar kabira, bid'ah sunnah. Sebab Rasulullah SAW tak buat, dia buat. Kemudian ada bid'ah yang Nabi larang. Dalam solat, para sahabat Rasulullah SAW apabila sampai ke tahiyat, Assalamualaikum ya Allah, maknanya bagi salam ke Allah. Lalu Rasulullah menegur, Allah assalam, apa kamu nak bagi salam kat dia? Allah assalam. Seperti mana contoh, kita ni layak ke nak bagi datuk dekat bagi dia tuanku, ke bagi dia tuanku yang bagi datuk ke kita? Bagi dia tuanku hujung bulan ni mari ke rumah saya nak bagi tang sri ke bagi dia tuanku. Mana nak boleh begitu? Bagi dia tuanku lah panggil kita.
Lalu Allah Subhanahu wa taala assalam. Bila Allah Subhanahu wa taala assalam, maka Nabi kata tidak perlu bagi salam pada Allah. Lalu Nabi pun baca dan mengajar sahabat at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatul. Lalu apa yang dibaca sahabat adalah bid'ah. Dan bid'ah itu makrurah, dilarang oleh Rasul, ditegak. Maka jangan baca. Setelah Nabi mengajar mereka tasyahud, bacaan yang tahiyat itu, maka jangan baca salam untuk Allah. Salam untuk Rasul saja. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, teruskan. Salam untuk Allah jangan. Bid'ah, sebab sahabat Rasulullah dah baca-baca, baru satu hari Nabi dengar ada yang baca demikian. Sebab awal-awal dulu barang siapa yang berada pada tahiyat, Nabi kata puji Allah. Seseorang boleh subhanallah, subhanallah, subhanallah dalam tahiyat. Tapi ada sahabat Rasulullah, assalamualaikum ya Allah. Jadi itu bid'ah yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terlalu banyaknya contoh, tapi dia menjadi ikraran. Contoh yang lain di Masjid Rasulullah, Masjid Nabawi Al-Sharif, lalu ada orang daripada Habsyah mari, di belakang sana dia bermain pedang. Tradisi mereka. Lalu Rasulullah tanya sebagian sahabat, apa yang dilakukan mereka, apa yang dibaca mereka? Ya Rasul, ini sebagian tradisi mereka di kampung mereka dulu. Kampung mereka di Habsyah ya Rasul, orang kulit hitam. Main pedang dalam masjid Rasul sambil menyebut sesuatu di lidahnya dalam bahasa Habsyah. Lalu Rasulullah bertanya, apa yang mereka sebutkan? Ya Rasul, mereka memujimu. Lalu Rasulullah pun lihat. Rasulullah panggil Aisyah, ya Aisyah, kena lihat. Mau ya Rasul. Aisyah pun letaklah kepala dagu dia di atas bahunya Rasulullah, sebab Aisyah orangnya tinggi. Dagu di atas bahu Rasul tinggi. Rasulullah pun dah tinggi. Kalau saya nak cari isteri, cari tinggi-tinggi. Cari yang 5 kaki tu senang sikit. Cari 5 kaki sama dengan jin. Jin 15 kaki. Tapi itu kita tengok jin perempuan tinggi 15 kaki. Lepas tu tengok, kalau aku cinta dengan dia, nak cium pakai galah, pakai tangga nak cium dengan dia. Dia cantik tu. Nak kenal? Cerita apa dah ni? Cerita apa? Main pedang. Tengok dia ingat. Main pedang. Lalu Aisyah pun tengok bila pedang tu dah makin ting 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 ting, dia pun rasa takut, dia pun masuk rumah takut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang, ini perkara ni tak berlaku pada dalam masjid Rasulullah. Tak pernah berlaku. Iqraran berlaku, makna Rasulullah biarkan. Lalu ulama menyatakan bahawa sini perkara itu sunnah tapi urufiyah, ikut tradisi. Kalau kita orang Melayu terima, kita boleh buat. Bersilat dalam surau. Tapi sebahagian tradisi kita silat kat luar je lah. Sebab ada main keris pula tu. Kita jangan buat dalam surau. Dia urufiyah, dia tradisi. Rasulullah menghormati tradisi itu sebab orang Islam di Habsyah tradisi main pedang dalam masjid. Di Madinah tidak buat tradisi itu. Tapi bid'ah sebab Rasulullah tak suruh pun. Bid'ah yang lain, bangunnya Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, bapa saudara Nabi, usia dia tak jauh pada usia Rasul. Dia berqasidah, dia memuji Rasul, berqasidah. Lalu Rasulullah SAW pun dengar Nabi kata teruskan. Itu ikraran, ini menunjukkan sunnah berqasidah, memuji Nabi di dalam masjid ataupun dalam surau. Sunnah, sebab ikraran sunnah. Perbuatannya Abbas bid'ah, sebab Nabi tak suruh, ya Abbas qasidah. Mana nak ada?
Ini bid'ah, tapi ikraran bid'ah yang sunnah. Bid'ah yang sunnah. Banyak sebenarnya. Itu cerita zaman Rasulullah bid'ahnya. Menjadi sunnah pula bid'ah. Makna menunjukkan kata Imam Syafi'i, bid'ah terbahagi pada beberapa bahagian. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang harus, ada bid'ah yang haram. Yang haram ni dah jatuh dhalalah. Begitu. Jadi jatuh pada dhalalah. Imam Syafi'i nak membahagikan sehingga diikut oleh Imam Izzuddin Abdul Salam, Imam Al-Ghazali dan banyak imam-imam kita bersetuju bid'ah mempunyai beberapa pembahagian. Banyak bid'ah pada zaman Rasulullah. Lalu kita masuk pula bid'ah pada zamannya sahabat. Sebab ini jadi usul. Usul ni maksudnya apa? Contoh bid'ah yang berlaku. Ini menunjukkan bahawasanya bukan semua bid'ah dalalah. Kalau kita mengatakan dalalah, sahabat tu dah buat kesesatan, Nabi akan melarang dia. Satu lagi contoh, pada zaman Rasulullah ada seorang sahabat Nabi biasa jadi imam. Habis suratul Fatihah dia baca surah, kemudian pula dia baca Qul huwallahu ahad. Rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua dia baca lagi surah itu, surah ini, ayat itu. Dia menutup dengan Qul huwallahu ahad. Nabi tak pernah solat cara itu. Lalu ada sahabat pergi report ke Nabi. Ya Rasulullah, sesungguhnya ada seorang sahabat kita, bila dia jadi imam, dia akan menutup sebelum rukuk Qul huwallahu ahad. Pada surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Rasulullah memanggil dia. Lalu Rasulullah bertanya, adakah benar aku mendengar seseorang berkata bahawasanya engkau apabila jadi imam sebelum merukuk engkau akan baca Qul huwallah. Benar atau tidak? Benar ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, sebab Nabi bertanya sebab Nabi tak pernah buat begitu. Sebab dia dah baca surah, dah baca, contoh dia dah baca Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian sebelum rukuk dia akan baca Qul huwallah. Mesti dia baca rakaat pertama, rakaat kedua. Ataupun dia baca mana-mana ayat dalam Quran, lepas tu yang terakhir mesti surah Al-Ikhlas. Rakaat pertama, rakaat kedua. Mengapa kau membacanya? Ya Rasulullah, aku terlalu cintakan surah ini. Aku terlalu cintakan surah ini sebab dia berkaitan dengan tauhid, keimanan, wahdaniyah Allah, samadaniyah Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maknanya dah darah daging dan diri dia, dan dia suka nak baca dalam solat sebagai munajat. Turun wahyu, Jibril beritahu Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang berbuat demikian. Dan Rasulullah menyampaikan, kerana engkau mencintai surah itu menyebabkan Allah juga mencintaimu. Rasulullah tak buat kan? Maka Rasulullah mendatangkan fadilat. Maka sahabat Rasulullah bid'ah tu dia buat. Tapi Rasulullah menyebut fadilatnya. Apa maksud di sini? Ikraran yang menjadi sunnah. Sehingga ulama berfatwa tidak mengapa kalau sekiranya kita pun nak baca seperti mana sahabat baca tadi. Boleh? Pada zaman Sayyidina Umar, ini yang paling masyhur bid'ahnya, solat tarawih. At-tarawih pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana ada solat tarawih? Apa maksud tarawih? Solat beberapa rakaat, lepas tu ada rehat. Sebagian ulama kata lepas 4 rakaat rehat. Minum kopi dulu, tarik dulu, cenai dulu 4-5 keping. Selesai, baru bangun balik sambung. Itu yang sepatutnya rehat. Tapi kita tak boleh nak rehat. Orang rehat kan dia tidur je. Baik teruskan solat. Lalu Sayyidina Umar dia tengok pada zaman Abu Bakar Siddiq. Sebab pada zaman Rasulullah, Nabi dah hidupkan malam-malam Ramadan dengan iktikaf, qiyamul lail. Bahkan Rasulullah solat, Nabi datang ke masjid, tapi Nabi tak suruh sahabat ikut dia. Solat sendiri-sendiri. Tapi oleh kerana mereka memahami tidak mengapa, ikut Rasulullah sebagai imam. Sebab dia adalah imam yang terbaik kan. Rasulullah solat, para sahabat duduk berdiri belakang, Nabi tak suruh ikut.
tapi diperbolehkan Nabi akan niat sebagai imam. Lepas tu pada zaman yang Abu Bakar Siddiq setelah wafatnya Rasulullah, ni cerita bid'ah ni. Lalu Abu Bakar Siddiq dia tidak menyebut apa-apa, dia tidak suruh apa-apa, cuma mengekalkan tradisi zaman Rasulullah. Malam Ramadan hidupkan di masjid Rasul dengan etika dan solat qiyam. Ada di antara mereka yang hafal Quran, lalu nak mendapat pahala jamaah qiyamul lail. Kalau dia solat seorang-seorang, dia tak dapat pahala berjamaah darjat tu. Lalu bila saja dia ikut imam, dapatlah ganjaran yang derajat berjamaah. Lalu ramai imamnya, sebab solat sunat boleh ramai imam. Ada yang ikut sahabat tu, sahabat ni, sahabat tu, ikut je. Pada zaman Abu Umar Al-Khattab, dia buat lain. Mungkin pada zamannya Abu Bakar Siddiq, mungkin pernah berlaku juga pada zaman Rasulullah. Ini yang tak pernah berlaku langsung pada zaman Rasul dan juga Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Umar berbincang dengan para sahabat, aku mahu, aku suka kalau sekiranya malam-malam Ramadan kita semua berkumpul, tapi tak perlulah banyak-banyak imam. Tamim Ad-Dari, Ubay bin Ka'ab jadi imam, Zaid bin Thabit gila-gila baca panjang, setuju. Lalu ramai penuh lah di mana, di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak tersebar ke tempat lain. Hanya pada zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sehingga dah dicukupkan buat sampai 20 rakaat. Habis 4 rehat dulu, lepas tu sambung lagi, habis 4 rehat dulu. Itulah nama at-tarawih. Tarawih maksudnya beberapa kali rehat. Nak sampai 20 rakaat, beberapa kali rehat setelah 4 rakaat. Lalu makin ramai, suka pula tu. Sahabat pun baca panjang pun tak ada masalah sebab solat sunat. Lalu kata Sayyidina Umar, ni'matul bid'ah hadha, sebaik-baik yang bid'ah ini yang aku buat ni. Siapa yang mengatakan bid'ah ni? Umar kata ni'matul bid'ah, sebaik-baiknya bid'ah hadha, maknanya jenis bata dia yang buat, dia mengasaskan. Sayyidina Umar. Lalu siapa yang mengingkari perbuatan itu dan perbuatan itu, amalan itu tak berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa nak kata Sayyidina Umar buat dolalah, sesat? Padahal itu benda baru. Maka ulama sepakat solat tarawih pada malam-malam yang Ramadan sunnah muakkad. Lepas tu pula pada zaman Abu Bakar Siddiq, dah ambil balik pada zaman Abu Bakar Siddiq, bid'ah yang lain. Banyak sahabat Rasulullah yang jihad syahid, penghafal Al-Quran. Ada yang satu peperangan sampai 70 orang sahabat yang hafal Quran ini wafat, syahid. Lalu datang Abu Bakar Umar Al-Khattab, ya Abu Bakar, aku khawatirlah kalau dah makin ramai syahid, siapa nak ajar Quran, nak jaga Quran ni. Lalu apa pendapatmu ya Umar? Pendapatku agar kita minta Zaid bin Thabit tulis Quran, kumpul mengumpulkan Quran. Abu Bakar Siddiq kata, pada zaman Rasulullah pun tak berlaku ini. Mari kita bincang-bincang dengan Zaid bin Thabit. Ya Zaid, aku Umar. Ya Zaid, ini Abu Bakar. Kami dah berbincang agar engkau menjadi ketua untuk menulis Quran. Zaid bin Thabit apabila mendengarnya kata, pada zaman Rasulullah pun Nabi tak pernah yang suruh aku himpun macam ni. Kamu pula yang suruh. Kalau sekiranya kamu suruh aku pergi cangkul bukit tu, aku cangkul. Tapi nak kumpul Quran terlalu berat bagi aku. Zaman Rasul pun Nabi tak suruh. Ini kau pula yang suruh. Berat. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, ya Zaid, ini perkara yang sangat penting dalam agama. Nanti Quran tak tahu siapa yang akan mewarisi bacaan tu. Kita kena rekod, tulis. Maknanya fikrahnya Sayyidina Umar tu luar biasa. Sebab Nabi kata, kalau ada Nabi lepas aku, Umar boleh jadi Nabi. Zaid bin Thabit pun istikharah, akhirnya terima, tulis.
Pada zaman Sayyidina Abu Bakar, tulis Quran. Lepas tu pada Sayyidina Umar, biarkan Quran tu yang telah ditulis. Sampai zaman Sayyidina Osman, banyak lagi tulis. Hantar ke Syam, hantar ke Baghdad, ke Kufah, ke Mekah, beberapa mushaf. Bid'ah atau tidak? Bid'ah. Dhalalah atau tidak? Siapa nak kata ini adalah sesat? Kemudiannya pada zaman Sayyidina Ali dan seterusnya, Quran, orang yang bukan Arab tak boleh nak baca. Orang Arab pun takut nak baca sebab takut silap baca. Sebab tak ada titik, tak ada baris. Quran tak ada titik, tak ada baris. Macam kita sendiri, Quran kalau tak ada titik, tak ada baris, kita nak baca ta'lamun ke ya'lamun. Itu kalau tak adanya, semua tak ada titik, alif lam mim tu mungkin kita baca alama ataupun alam agak. Pada alif lam mim, sebab saya ada seorang student lama tak baca Quran, semua dia baca alama gitu. Tanya dia apa lama tak baca Quran, lama. Alif lam mim dia baca alama. Mungkin orang lain baca alam, boleh, sebab dia tak ada baris. Kadang-kadang baris panjang tu pun baru letak. Lalu sebagai ulama kata pada zamannya Sayyidina Ali, sebagai ulama kata lepas tu, ada ulama lughah, ulama bahasa, dia pandai menulis khat Arab. Dia fikir cara untuk menentukan bacaan Quran lebih-lebih pada huruf yang dibaca A, I, U. Macam mana nak baca A, I, U kat situ? Lalu dia buat bulat. Kalau A, bulat ke atas. Kalau I, buat bulat kat bawah. Maknanya dia letak alif lah. Lepas tu bulat ke atas, bulat kat bawah. Kalau U, bulat kat tepi. Lepas tu buat bulat merah bulat tu. Tapi orang susah nak baca lagi. Lepas tu pula letak titik lah. Titik dua, ini ta. Kalau bawah macam ni, ini ya. Ini ba. Letak titik, lepas tu ajar orang huruf-huruf tu. Ini bid'ah atau tidak? Jawapannya bid'ah. Siapa kata dhalalah? Tak berani orang nak kata sesat ni. Sampai hari ni kita baca Quran yang dhalalah ke? Kalau kita kata Quran kita bid'ah ni, dhalalah lah kita baca. Masuk neraka dia baca Quran yang ada titik baris. Logik lah, tapi tidak begitu. Kemudian mari ulama kemudian, walaupun ada titik ada baris, tapi nak baca macam mana kalau tak ada kaedah untuk membaca. Lalu ulama pun meletaklah baris atas, baris bawah, baris depan, sehingga akhirnya lengkap seperti mana Quran hari ini. Kita ni dah dapat Quran lengkap, tapi kadang-kadang tak boleh baca juga. Cari yang tak lengkap kot boleh baca. Itu. Dah lengkap tak boleh baca, cari yang tak lengkap. Mungkin yang tu cara dia lebih sesuai. Bid'ah atau tidak? Jawapannya bid'ah. Siapa kata dhalalah? Tak ada siapa kata dhalalah. Sampai hari ni Quran dicetak dengan titik dan baris. Muka surat 1, muka surat 2, bid'ah. Juzuk 1, juzuk 2, bid'ah. Hizib 1, hizib 2, bid'ah. 30 juzuk pun bid'ah. Itu semua daripada ulama-ulama kita. Tak berani orang nak kata, padahal itu bid'ah tu. Lalu di sini kita perlu ambil bahawasanya bukan semua perkara yang baru itu jadikan satu bid'ah. Walaupun dia bid'ah, tapi kita masuk kembali balik pada hukum dalam Islam. Seperti mana contoh solat dengan mic. Nabi solat mana pernah pakai mic? Solat di atas permaidani. Para sahabat dengan Nabi tak pernah solat atas permaidani. Mereka solat atas tikar. Mereka solat itu atas kain dia ridak, atas tanah, atas pasir. Kita permaidani. Lalu sebagai ulama kata, ya ini bukan bid'ah sebab tak masuk agama. Sebab kapit ni tak masuk agama. Kamu kata semua benda baru kan yang terikat dengan agama bid'ah, yang ni pula kamu dah tak terima sebagai agama. Mic dah tak terima sebagai agama. Macam mana yang kamu faham sebenarnya bid'ah ni? Kita memandang orang suka kata bid'ah tu fahaman dia.
Pada maksud bid'ah sangat luas. Terus sangat luas. Yang hari ini antaranya yang kata bid'ah, sesat, antaranya adalah apabila kita memuji Nabi, perselawatan Nabi. Sebahagian orang mengatakan bid'ah kita berlebih-lebihan dalam memuji Nabi, banyak-banyak selawatan Nabi tu sehingga macam puji dia. Bid'ah tu. Padahal Rasulullah bersabda, perbanyakkanlah kamu berselawat aku. Masuk perbanyakkan selawat, tak ada jumlah, tak ada had. Orang yang pada hampir denganku pada hari kiamat, orang yang paling banyak berselawat aku. Bahkan berselawat Rasulullah tidak termasuk berkaitan aqaid, akidah sehingga nak menyembah Rasul. Tidak. Sebab mereka berpegang dengan hadis apa? Janganlah kamu memuji-muji aku seperti mana Isa ibn Maryam dipuji oleh orang-orang Nasrani. Lalu mereka mengambil zahir hadis itu, mereka mengkaitkan bahawasanya memuji-mujinya Isa adalah memuji dia lah. Padahal Rasulullah maksudkan jangan kamu memuji Nabi sehingga kamu kata Nabi itu anak Allah macam Nasrani kata anak Allah pada Isa. Itu maksudnya, wahainya Isa anak Allah. Bahkan ada yang kata Isa Allah, kafir. Lalu Rasulullah SAW tidak maksudkan memuji Rasulullah sehingga mengatakan Rasulullah Allah ataupun anak Allah. Kata ulama, pujilah Rasulullah selagi mana tidak masuk pada sifat uluhiyah, rububiyah. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebahagian orang kata itu bid'ah. Oleh kerana itulah meraihkan maulid Nabi bid'ah. Padahal tidak bid'ah. Bid'ahnya sekalipun dia bersifat memubah, diharuskan pada syarat. Diharuskan pada syarat. Bahkan walaupun kita namanya maulidin Nabi, ada sirah Nabi, itu sunnah. Selawat Rasul itu sunnah. Tidak ada masalah pada syarat. Maka ulama menyatakan ijtihad, bahawasanya ini adalah urufiyah, tradisi yang kita terima. Bahkan sebagai ulama kata tradisi ini wajib diteruskan. Banyak sebenarnya lah nak bagi contoh. Cuma apa pun kesimpulannya, apabila seseorang mengatakan bid'ah dan jangan kita cepat terus nak mengakui itu bid'ah. Seperti mana contoh, lepas solat zikiran ramai. Ada sebagian orang kata ini bid'ah, Nabi tak buat. Padahal kata Imam Ibn Hajar Asqalani, zikir setelah solat berjamaah adalah masyru', disyariatkan oleh Allah daripada Rasulullah SAW. Allah syariatkannya. Lalu Rasulullah mengajar sehingga Rasulullah pun berzikir setelah solat dengan para sahabat Rasulullah SAW. Begitu juga apabila imam berdoa, makmum mengaminkan. Sebagian orang kata bid'ah. Padahal Rasulullah kata apabila di antara kamu dipilih menjadi ini untuk berdoa, maka aminkannya. Sebagian lagi orang mengatakan apabila kita dah berdoa sapu muka, bid'ah. Pada hadis sahih daripada Sayyidina Umar, sesungguhnya satu hari aku pernah melihat Rasulullah dia berdoa mengadah tangan, selesai Nabi pun sapu muka dia. Sebagian orang kata sapu muka bid'ah. Lepas kita bagi salam, ada yang kita sapu muka juga. Ada bacaan. Imam An-Nawawi mengatakan bahawasanya itu riwayat pada Imam Ibn Sundi. Bahkan dalam mazhab Syafi'i dan dalam mazhab Hanafi, hukumnya sunnah sapu muka setelah solat. Cuma ada bacaan lah. Sebagian orang kata itu bid'ah. Jadi kita jangan cepat nak terima. Jangan cepat nak terima. Seolah-olah mana contoh yang lain, baca Yasin malam Jumaat bid'ah, talib arwah bid'ah, talqin arwah bid'ah, macam-macam bid'ah. Tapi lepas habis sembahyang maghrib ke, dia balik rumah, dia tengok TV, dia tengok berita tu, tak bid'ah tu. Kita duduk sini bid'ah. Gitu. Orang macam tu, dia macam tu. Sebab dia kata apa? Duduk kat surau, duduk cerita akidah tak betul, syariat tak betul. Ya, yang diorang buat tu bid'ah sebab gini. Bila dia tengok kita bid'ah, kita ada masalah akidah dan syariat. Orang yang buat bid'ah ni, kita ni lah maksudnya ada masalah. Ada masalah. Orang yang terima buat tahlil arwah, baca Quran kepada arwah, ni masalah akidah. Tu pasal ada orang tak boleh nandung orang kita, dia balik rumah.
Tengok TV. Tengok TV itu lagi besar bid'ah kan. Baik duduk dengan majlis ilmu, ada seorang wali Allah, dia bermimpi. Ramai orang kubur kat situ. Dia tanya seorang-seorang kat ahli kubur, kalau kamu diberi izin untuk hidup, kamu nak hidup tak? Nak. Kalau hidup, Allah bagi hidup, nak buat apa? Nak duduk majlis ilmu. Sebab pahala majlis ilmu sangat besar. Kalau kami kembali di dunia untuk Allah hidupkan, kami nak duduk dalam majlis ilmu. Ini menunjukkan majlis ilmu agama kita bukan bid'ah, adalah sunnah Rasulullah SAW. Akidahnya adalah akidah sunnah wal jamaah yang jelas. Wallahu ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.